rekaman, kita akan mutekan dulu mikrofon tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi kalau ada apa-apa soalan, boleh unmutekan mikrofon untuk bertanya ya. Kalau kita ada setengah jam, 7.15 hingga 7.45 untuk menyambung perkongsian kita di penghujung ayat 16 surah Al-Baqarah. Saya terus kongsikan belum baca doa lagi ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma amtah alaina hikmataka anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Fattahu ya Alim, iftah qulubana futuhal arifin, warzuqna faman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir bi kitabika absarana washrah bi sudurana wasta'mil bi abdanana وأتلق به ألسنتنا وقوي به أجناننا واسرع به أفهامنا وقوي به عزامنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Kita mulakan seperti biasa dengan mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang sekali lagi mengaturkan kita, mengizinkan kita untuk bersama di pagi ini, menyambung usaha kita untuk mengenal kalimah-kalimah Al-Quran yang kini kita berada di ayat ke-16 surah Al-Baqarah ya. Telah banyak kalimah-kalimah yang telah kita pelajari dan kita kupasi, yang mana saya percaya tuan-tuan dan puan-puan semua telah pun sepatutnya sudah mengenal ya. Kalimah-kalimah kita sekarang berada di ayat 16 ya. Bermakna banyak kalimah yang sebelum ni telah kita kongsikan tu, yang tuan-tuan boleh simpan dia di dalam template QHS Quranic Vocabulary yang kita sediakan tu ya. Dan buat pemantauan berapa banyakkah kalimah yang telah kita kenali. Dan bukan setakat saja kita kata kenal, tapi kita ada sistem untuk merekodkan apa yang kita kenal tu ya. Dan bukti pengenalan kita pada kalimah tu, kita di dalam rekod kalimah tu kita boleh memberi maklumat kepada setiap kalimah tu ya. Dengan menggunakan Excel sheet tu, dia ada feature boleh kita setiap sel tu, kalimah tu kita boleh insert note ya. Tuan-tuan dekat sel tu buat right click dia ya. Mouse tu right click, dia akan ada menu dia panggil insert note ya. Jadi insertkan note tu, lepas tu tulis maklumat-maklumat yang menerangkan kalimah yang kita sudah kenali tu. Itulah buktinya yang kita mengenal ya. So diharapkan tuan-tuan dan puan-puan sebelum hujung tahun ni mungkin boleh berkongsikan dengan rakan-rakan yang lain. Masing-masing nanti saya akan hantarkan mesej ya di dalam grup ni, berapakah jumlah peratusan kalimah yang kita sudah kenali ya. Target kita dulu ialah 50% lah. Kalau tak sampai 50% pun tak apa, nanti beritahu saja ya berapa kalimah-kalimah yang kita kenali, kerana tahun 2024 kita ada target baru ya. Target 2024 ialah kita mesti mencapai 90% daripada jumlah keseluruhan di dalam Al-Quran tu. Jumlah kalimah keseluruhan ialah 77,437 kalimah. Jadi 90% daripada tu kira kurang-kurangnya ada 60,000 jugalah ya kalimahnya. Itu untuk tahun 2024 ya. Dan masa yang sama saya tengah menyediakan satu lagi template juga menggunakan Excel, di mana tuan-tuan dan puan-puan boleh mula merekodkan ayat-ayat Al-Quran yang tuan-tuan dan puan-puan sudah kenali, fahami
dan hafazi, ya. Dia bila kita kenal ayat ni, dia ada 3, ya, iaitu apa ni, kenal tu maknanya mengenal setiap kalimah dalam tu, dan kita faham isi kandungan ayat itu, boleh menerangkannya, dan kita hafaz dia, ya, kita hafal dia, kita boleh baca dia tanpa melihat, dan dibantu dengan penulisan dan sebagainya lah. Itu kita akan gunakan satu lagi template yang baru, ya, di mana tuan-tuan boleh merekodkan ayat-ayat di dalam surah, daripada surah yang pertama kepada surah yang ke-114. Bermakna bermula dengan surah yang pertama, surah Al-Fatihah tu, tuan-tuan sudah kenal keseluruhan 7 ayat, ya, ayat Al-Fatihah tu. Nanti dalam rekod template tu, nanti tuan-tuan kena menulis lah, ya, menulis gunakan lesi logos tu, dan masukkan dalam template tu ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sebelah kanan tu saya sediakan juga sedikit nota, ya, ruangan nota untuk apa ni, catatan kepada ayat itu, ya, yang mana tuan-tuan dan puan-puan boleh membuat catatan berkenaan dengan ayat tu, apa dia, ya, dan sebagainya. Jadi kalau Al-Fatihah tu 7 ayat, bermakna 7 bagi 6,236 ayat kali 100, formula pun sudah dibuatkan, ya. Itu dia adalah persentage-persentage-nya. Begitu juga nanti setiap surah tu telah disediakan berapakah jumlah ayat keseluruhan. Nanti tuan-tuan akan masukkan berapakah ayat-ayat yang tuan-tuan sudah kenali dan fahami. Bukan faham saja, ya, boleh dihafalkan, boleh membacanya. Itu kriteria, ya, bagi pemantauan apa ni, ayat-ayat Al-Quran yang kita mahu fahami, ya. Kerana apa? Kerana kita bertanggungjawab ke atas diri kita untuk menyahut seruan Allah dalam Al-Quran tu, ya. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah kata dalam surah Al-Baqarah ayat 186 tu, maka hendaklah mereka semua ini menyahut seruanku, dan mereka hendaklah beriman denganku, semoga mereka berada di dalam jalan yang berada di atas jalan yang benar dan lurus. Maknanya kita akan mengharungi hidup ni dengan betul. Itulah dia betul, ya. Jadi syarat untuk kita berada di jalan yang betul tu ialah apa dia? Falyastajibu li dengan wal yu'minu bi. So kalau kita menyahut dua uh, saranan Allah ni, itu adalah sebahagian daripada tugas kita untuk menyahut segala perintah dan juga menjauhkan diri daripada larangan Allah di dalam ayat-ayat yang lain, ya. So nanti tuan-tuan dan puan-puan boleh buat nota kepada ayat-ayat yang tuan-tuan baca dan kenali itu, dan berikan sama ada ayat itu ayat suruhan ataupun ayat larangan ataupun ayat peringatan, ya, dan pengajaran, ataupun ayat-ayat muhkamat, ya, ayat yang bersabit dengan hukum yang perlu kita jadikan panduan dan sebagainya, ya. Itu insyaAllah kita boleh buat penerangan nanti bila kita akan hantarkan template tu, ya, kepada tuan-tuan dan puan-puan secara percuma saja, ya. Okey, saya terus kongsikan untuk menyambung perkongsian kita kepada ayat 16 surah Al-Baqarah. Di hujung itu ialah wama kanu muhtadin. Kita dia sampai ke penghujung apa yang coincide lah, ya, sekali kita di hujung tahun, ya. Kita di hujung ayat 16 dan hujung muka surat yang ketiga. So maknanya muka surat ketiga ni, ya, 2 dan 3 mengambil masa setahun jugalah untuk
ya, menghabiskan kupasan-kupasan ayat, kalimah-kalimah dan ayat. Ya. Jadi kita, kalau saya merahkan dengan kotak tu, so kita nak menghabiskan yang akhir sekali di hujung ni ialah wama kanu muhtadin. Terdapat 3 kalimah. Wama ni satu kalimah, kanu satu kalimah, muhtadin adalah satu kalimah. Jadi terdapat 3 kalimah yang terakhir. Secara imbasan, secara ringkasnya, apabila tuan-tuan melihat konstruk ataupun rangkaian kalimah-kalimah seperti ini, kita panggil ayat ni ayat apa? Ayat kana. Ya, kita namakan dia ayat kana kerana ada kalimah kana, kanu ni, ya, kanu ni adalah daripada kana yang ditambahkan waw alif ziyadah. Ya, so bila ada kalimah kana, sama ada dalam bentuk kana ataupun dalam bentuk kanu ataupun dalam bentuk mudhari' yakunu, ya, ayat tu kita panggilkan ayat kana. So bila ada ayat kana, dia mesti ada ciri-cirinya yang perlu kita kenali, ya. So ayat kana ni dalam bentuk negation, ya, dalam bentuk negation dengan adanya wama. Dengan ada wama ni, dia memulakan ayat tu dengan kalimah wama, iaitu waw ni adalah waw atifah dan diikuti dengan ma ni adalah harfun nafiah. Ya, harfun nafiah sebagaimana kita jumpa sebelum tu, di sini pun sama saja, ya. Maknanya fama rabihat tijaratuhum tu juga dimulakan dengan fa istinafiah diikuti oleh harfun nafiah untuk menidakkan cerita selepasnya, iaitu rabihat tijaratuhum, ya. So sekali ini disambung lagi dengan bentuk tambahan yang ditidakkan dipanggil, ya, iaitu ma juga. Jadi bermakna waw ni berfungsi sebagai waw atifah, ya, iaitu dia menambahkan cerita sebelumnya fama rabihat tijaratuhum tu kepada ma kanu muhtadi. Jadi waw ni kita panggil dia waw atifah, ya. Kemudian ada kana, kanu dengan waw alina, ini dipanggilkan kana, dan juga isim dia, waw alif ziyadah tu adalah isim kepada kana, ya. Bila ada kana, kana ni berfungsi di dalam ayat Al-Quran, dia mempunyai isimnya yang marfu', ya. Kana yang marfu', apa mana dia, isimnya ialah waw alif ziyadah tu adalah isimnya yang marfu'. Kemudian dia ada khobar dia. Khobar dia ialah muhtadina, tu adalah khobar dia, ya. Dan khobar kepada kana sentiasa mansub, ya, mansub. Jadi tuan-tuan lihat muhtadina, kenapa dia ambil muhtadina bukannya muhtaduna? Kerana dia adalah khobar, ya, khobar kepada kana yang mansub. Kalau dia muhtaduna, dia adalah marfu', tak boleh, ya. Dari i'rabnya, dari nahunya, dia kena mengambil khobar yang mansub, ya. Jadi muhtadina bukannya muhtaduna. Itulah cara kita mengenal apa ni, kalimah-kalimah di dalam ayat Al-Quran. Kita mulakan dulu dengan wama hari ini, hari pagi Khamis. InsyaAllah kita habis kupaskan ini besok pagi Jumaat, ya, sebelum kita masuk ke tahun baru, ya. Tahun baru maknanya tahun 2004 kita akan memulakan ayat seterusnya, ayat ke-17 muka surat yang ke-5, ya. So tahniah kepada tuan-tuan dan puan-puan yang istiqamah, ya, dalam mengikuti perkongsian kita di pagi hari Isnin hingga Jumaat ni, ya. So kita mula dengan dengan wama. Kita pergi ke kita clearkan dulu drawing tu, ya. Kita pergi ke wama, kita tekan saja wama ni. Kalau kita tekan di situ,
kita akan diberitahu yang wama ni adalah satu kalimah, iaitu kalimah yang ke-9 ya. Kalau tengok arrow belah atas tu, dia adalah kalimah yang ke-9 di dalam ayat 16 surah Al-Baqarah. Bermakna kalimah yang ke-9 ni adalah gabungan dua kalimah. Ya, tuan-tuan, dua-dua yang tuan-tuan lihat wama tu adalah kalimah. Jadi dia adalah gabungan dua kalimah. Ya, bermakna kalau saya kotakkan dia, wa ni satu kalimah, ya, dan ma pun satu kalimah. So dua kalimah yang digabungkan menjadi satu kalimah, iaitu kalimah yang ke-9 di dalam ayat ke-16 ya, surah Al-Baqarah ya. Nah, cuba kita lihat apakah maklumat yang diberikan kepada kita wama ya. Yang waw yang pertama tu dia kata apa? Kata sambung koordinasi ya. Kata sambung koordinasi untuk wa yang inilah ya. So apa dia kata sambung koordinasi ni? Ya. Dia sambung tu menyambung, kemudian dia coordinate sekali. Itu dipanggilkan kata sambung koordinasi. Maknanya dia tambah, dia sambung, dengan menyambung tu dia menyambah cerita, dan dia selaraskan dengan cerita yang sebelumnya. Itulah dinamakan kata sambung koordinasi ya. Kita cuba berikan maklumat daripada apa yang ada ni sebelum kita pergi ke tengok apakah maklumat yang kita dapati daripada digital Quran satu lagi, corpus.com, qurancorpus.com. Yang kita bantu dia sikit dengan menerangkan ya. So yang ni kita tekskan dia, kita tagkan warna biru lah. Yang kita tukar warna sikit tag hari ni. Ya, kita ambil sebab dia ni warna merah semua ni, kita birukan dia tag kita hari ni. Ya, iaitu wa tu adalah kita panggil waw atifah ya. Apostrophe tu ialah ain. Lepas tu kita bariskan dengan a, dia ni a, kemudian dia ada alif mat, masukkan a satu lagi. Lepas tu besarkan t tu menjadi ta. Tu ejaan Rumi bagi waw atifah ya, yang dikatakan tadi apa? Kata sambung koordinasi tadi yang sebelah kanan tu ya. Dia adalah waw atifah. Waw atifah ni memberi erti dan saja. Ya, senang je. Ya, tetapi konteks dia ialah atifah ya. Ada konteks istinafiah, ada konteks haliyah, ada konteks atof ya. Dan atifah tu semua kita perlu kenal lah supaya kita dapat memahami makna kepada apa tu, makna kepada ayat tu dengan baik ya. Jadi yang ni arrow ni kita boleh padamkan. Jadi waw atifah, kalau kita nak arrowkan dia, kita ambil warna arrow warna hijau. Yang ni lah yang kita masukkan. Waw yang pertama tu adalah waw atifah. Kalau kita nak terangkan dalam bahasa Melayu macam mana ya, waw atifah ni kita ambil sekali lagi, kita tambah di waw atifah tu, iaitu Melayunya waw ejaan waw ialah W-A-A-W ya, bukannya W-A-U. Waw penambah dan menyelaras. Itu dalam bahasa Melayu dia. Itu dipanggilkan waw atifah. Dia menambah, macam menambung pula ni. Okey, saya ambil dalam bentuk aktif lah. Waw menambah. Ya, menambah tu maknanya menambah cerita lah. Menambah cerita dan menyelaras. Menyelaras tu dia akan selaraskan dengan cerita sebelumnya. Tu dinamakan waw atifah ya.
Okey. So mana apa-apa saja yang selepas wow ni adalah cerita yang ditambah dan diselaraskan dengan cerita yang sebelumnya. Itulah dia namakan wow atifah. Okey, lepas tu ma tu samalah, kita boleh bagi penerangan dia. Ma ialah harfun nafiah. Ya, nafiah. Harfun nafiah, bahasa Melayu dia apa? Huruf huruf uh, penidak. Penidak yang membawa erti tidaklah. Bila dia penidak tu maknanya negation, ya. Negation particle, bahasa Inggeris dia negation particle, dan dia memberi erti tidaklah, tidak ataupun tidaklah, ya. Akhirnya dia akan memberi erti tidak ataupun tidaklah, ya. Itu bagi kalimah yang kedua yang sebelah kanan tu. Kita ambilkan arrow warna hijau sekali lagi. Yang kita nak bahaskan sini ialah yang di sinilah, wama ni. So sebelah kanan waw atifah, dan sebelah kiri ialah harfun nafiah, iaitu huruf penidak yang membawa erti tidaklah. Jadi wama bermakna dan tidaklah, ya, ataupun dan tidak, seperti mana yang digunakan di terjemah sini pun boleh, ya. Dan kedua-dua waw dengan ma ni, tuan-tuan dan puan-puan, dari segi jenis dia, ciri dia, jenis dia lah waw atifah, ya. Jadi dari segi ciri dia, kita boleh masukkan supaya kita mengenal dia adalah kalimah yang jamid, ya. Kedua-dua ni sebenarnya kalimah jamid. Jamid bermakna dia tidak dibentuk daripada 3 huruf akar. Dia tak ada 3 huruf akar, ya. Ini pun jamid juga. Dia memang ditulis dengan bentuk yang sebegitu rupa. Wow, macam itulah tulisan dia. Ma begitulah tulisan dia. Dia tidak akan berubah. Dia tidak akan ditukar bentuk, ya, dan dia tidak dibentukkan daripada apa-apa kalimah lain. Itulah dimasukkan jamid, ya. Dan biasanya dia tidak terlibat dengan i'rab. Ya, dia tidak terlibat dengan i'rab. Sebab tu dalam penerangan tu kita tidak masukkan elemen i'rab dia. Sebab semua kata huruf dalam Al-Quran dia tidak mengambil i'rab. Ya, kalau bahasa Inggeris dia panggil case ending tu, dia tak ada. Ya, jadi dia tidak ada marfu', tidak ada mansub, tidak ada majrur dan sebagainya, ya. Okey. Itu penerangan kepada dua komponen kalimah tu, ya. Dan kalau kita sudah selesai yang ni, kita boleh simpankan dia, sebab kita nak padamkan, kita nak tengok apakah maklumat yang boleh dikongsikan oleh qurancorpus.com, ya. So ini kita simpan dia, print screen, ya. Print screen, kalau kita nak guna, kita boleh rujuk balik kepada screenshot, ya, untuk melihat apa yang telah kita cantikkan, ya. Sini dia kata partikel negatif. Nak guna, kalau tuan-tuan nak menggunakan huruf pun boleh, partikel pun boleh, ya. Huruf tu adalah partikel. Partikel tu juga bermakna huruf. Huruf Arab dia lah harfun, ya, harfun nafiah. Melayu dia huruf penidak. Okey, so kita keluar daripada sini, kita clearkan dulu yang ni, ya. Kita clearkan drawing, lepas tu kita pergi melawat dekat corpus.com. Apakah maklumat yang boleh kita lihat daripada corpus.com. Kita pergi ke Quranik, corpus.com ni, ambil surah Al-Baqarah ayat ke-16 dan kita tekan go. So dia akan bawa kita ke sana.
Dan kita cari wama tadi, iaitu di sinilah. Ni ya. Tengok di sini kita tekan 2 kali. Yang ni dia lebih lebih apa? Lebih jelas kerana dia warnakan 2. Satu warna biru, satu warna orange ya. Nampak ni lebih jelas lah ya. Kalau nak tukarkan ke bahasa Melayu, klik the right click, lepas tu tukar ke bahasa Melayu. Translate to Melayu. Okey. Itu dia. Ya. Dan dia kata kat sini apa? Kata hubung dan zarah negatif. Zarah ni sebab dia gunakan Google Translation ya. Jadi jangan gunakan zarah, gunakan partikel ya, ataupun huruf negatif. Kata hubung tu ialah yang tadi apa dia? Uh, Waw Atifah. Belakangan ni ada dia beri kita waw Atifah ya. Kalau saya besarkan sikit. Ya. Dan belah bawah dia tulis itu waw Atifah ya. Dan ma tu ialah harfun nafi ya. Kita boleh sebut dia nafi ataupun nafiah, dua-dua boleh ya. Jadi maklumat di cuma sini dia kata dan bukan. Tadi dia kata dan tidak. Tak mengapa ya. Bukan dan tidak tu memberi erti yang sama ya. Dan conjunction yang warna biru ni diterangkan sini kata hubung awalan wa ya. Wa tu ialah dia kata kata hubung awalan ni bahasa Inggeris dia prefix ya. Dan zarah negatif ialah negatif partikel. Partikel negatif. Ini dia gunakan dalam bahasa Inggeris dan dia translatekan menggunakan Google Translator ya. Jadi itulah makna wama adalah apa ni, gabungan 2 kalimah waw atifah dengan harfun nafiah tidak ya. Okey. Kita terus kepada melihat kalimah yang kedua ya. Kalimah yang kedua iaitu kanu pula ya. Kanu ni senang saja kita boleh gunakan untuk menerangkan. Kita gunakan leksilogos ya. Leksilogos okey, iaitu kalau kita kanu ialah kaf, alif, kaf baris atas, alif, lepas tu nun, dhammah dengan waw alif, ziyadah waw adalah alif wahmat, dan alif ziyadah alif yang bertanda bulat di atas tu, itu dipanggil kanu ya. So kanu ni apa dia? Kalau kita gunakan arrow terbalik tu untuk memberi melihatkan komponen dia ya. So asalnya kanu ni tuan-tuan adalah kana dengan waw alif ziyadah. Ya, kalau kita pecahkan kepada komponen, dia akan rupa dia macam ni. Ya, pecahkan 2, tetapi dia asal dia bukannya non baris depan. Asalnya ialah non baris fathah. Ya. Jadi kana tambah wa alif ziyadah jadi kanu. Apabila na ni bertemu dengan wa alif ziyadah, dia tidak boleh lagi mengambil fathah. Dia kena tukar kepada dhammah ya. Dhammah kerana apa? Dia nak meraihkan waw tu waw mad ya. Waw tu berfungsi sebagai waw mad, jadi nun kena mengambil baris dhammah. Jadilah kana dengan waw alif ziyadah ya. So besok kita akan sambung menerangkan setiap komponen tu apa dia, kana tu apa dia, dan waw alif ziyadah apa dia, sebelum kita membuat penerangannya kepada kalimah kanu tu, dan kita buatkan pembentuk kalimah sekali ya. Dan lepas tu kita akan
buat pembentukan kalimah muhtadin, dan kita akan gabungkan yang ketiga-tiga kalimah tu untuk menjadikan satu rangkaian kalimah yang sempurna, ya, insyaAllah. Jadi kita sini dah sampai 7.45, kita berhenti di sini, kita akan sambung besok. Ya, besok pagi kita akan buatkan penerangan kepada komponen dulu, lepas tu kita buat pembentukan kalimah, ya, insyaAllah. Okey, yang ni kita boleh simpan. Kalau nak simpan, boleh simpan dekat save sini, tekan save. Ya, kalau save ni kita boleh copy dia semula. Ya, simpan dekat download. Lepas tu buat labelkan file tu latihan hari ni. Latihan hari ni lah 28 Disember 2023. Ya. So savekan dia dan kita boleh guna pakai balik. Kita belum habis ni, so tak payah simpan screenshot. Bila dah penuh besok, lepas tu kita simpan dalam screenshot. Ya. Kita boleh copy semula untuk sambung perbincangan kita besok pagi, ya, insyaAllah. Okay, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم. تقبل كريم.